ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Nazir Masjid, barisan alijatan kuasa, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat meneruskan kehidupan di atas dunia ini. Bermakna Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan untuk kita meneruskan amal-amal soleh, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tuan-tuan, ramai di antara manusia yang Allah tak izinkan untuk meneruskan kehidupan, terutamanya pada bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, hari yang ke-7 saya iftar di Masjid Asy-Syarif. Kami menyediakan jamuan iftar, sambil-sambil makan tu duduk dengan Bilal jenazah Masjid Asy-Syarif. Dia sebut, kata Ustaz, kita 7 hari puasa, dah 6 jenazah dah saya uruskan sepanjang Ramadan, insya-Allah. 7 hari puasa, 6 orang meninggal dunia di qaryah masjid kami, Masjid Asy-Syarif. Ya, maknanya hampir tiap-tiap hari ada yang meninggal dunia. Allah tak izinkan mereka untuk berada pada bulan Ramadan. Ya, namun tuan-tuan, orang yang mati di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala jamin mereka akan terlepas daripada azab kubur. Bahkan dalam riwayat mengatakan bahawa di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menangguhkan seksaan orang-orang yang berada di alam barzakh. Betapa mulianya Ramadan, betapa hebatnya Ramadan tuan-tuan. Ya, azab seksaan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Jadi kita yang masih lagi Allah kurniakan nikmat dapat meneruskan kehidupan, kita masih lagi ada peluang untuk solat, untuk beribadah, untuk membaca Al-Quran, untuk berpuasa, untuk qiyamul lail, untuk bertadarus. Gunakanlah kesempatan ini untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana saat nyawa kita berakhir, saat itulah tuan-tuan tamatlah segala amal soleh yang kita boleh lakukan di atas dunia ini. Moga-moga Allah terima amal kita. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga yang kekal abadi, insya-Allah taala. Amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah kita akan menyambung pengajian kita kitab Tafsir Asy-Sya'rawi. Kita masih lagi
membincangkan tafsir bagi suratul Fatihah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita telah pun selesai membincangkan tafsir bagi kalimah basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Ya, agak panjang tuan-tuan ya. Hampir 2 tahun. Ya, kita bahaskan tentang tafsir kalimah basmalah. Dan insya-Allah bermula pada hari ini kita akan sama-sama membincangkan ayat yang kedua dan ketiga daripada suratul Fatihah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang bersifat maha pengasih lagi maha penyayang. Fatihatul kitab hiya ummul kitab. Suratul Fatihah ia dianggap sebagai ummul kitab, ibu ataupun induk Alkitab ataupun Al-Quran. Ya, bermakna tuan-tuan menunjukkan bahawa suratul Fatihah ini adalah suatu surah yang sangat penting, yang sangat utama, sehingga disebut dan digelar sebagai ummul kitab. Ummun ni maknanya ibu ataupun induk. Ya, kalau kita ada negara dalam banyak-banyak wilayah, akan ada ibu negara. Itulah yang menjadi nadi kepada sebuah negara, kerana ialah pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat pentadbiran dan seumpamanya. Ya, kalau sebuah negeri adanya ibu negeri, begitu juga ianya menggambarkan nadi sebuah negeri. Dalam sebuah keluarga akan ada seorang ibu. Ibu ni tuan-tuan mempunyai peranan, mempunyai tanggungjawab yang sangat besar dalam sebuah keluarga. Maka saat Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Fatihah dengan ummul kitab, ibu kepada Al-Quran, bermakna tuan-tuan, ya, Al-Fatihah ini mempunyai peranan dan fungsi yang sangat besar di dalam Al-Quran, sehingga menjadi induk kepada kitab Al-Quran. La tasluh as-salatu biduniha, sehingga kan suratul Fatihah ini mempunyai satu peranan, satu fungsi, di mana kalau kita solat, maka solat tidak akan sah kalau kita tidak membaca suratul Fatihah. Contoh, solatlah apa-apa solat, solat fardu ke, solat sunat ke, solat tarawih ke, solat rawatib, qiyamul lail, tuan-tuan tak baca Fatihah. Solat banyak tuan-tuan tapi tak baca Fatihah, apa jadi tuan-tuan? Solat kita tidak sah. Tak boleh kita solat ni kalau kita tak baca suratul Fatihah. Fa anta fi kulli rak'atin tastati'u an taqra ayatun minal Qur'anil Karim. Saat kamu ingin melakukan solat, kamu boleh baca mana-mana ayat Al-Quran. Nak baca Al-Baqarah boleh, Ali Imran boleh, An-Nisa, Al-Ma'idah. Nak baca Juz Ammah boleh. Mana-mana ayat daripada Al-Quran ni kita boleh baca. Takhtalif anil ayah allati qara'taha fir rak'ati sabiqah. Ya, wa takhtalif anil ayat allati qara'taha fi salawatik. Kita boleh baca mana-mana ayat Al-Quran yang berbeza di antara satu rakaat dengan rakaat yang sebelumnya. Rakaat pertama baca, ya, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Dan juga berbeza dengan semayang kita yang sebelumnya. Ya, Zuhur baca surah ini, ya, kemudian Asar baca surah lain, Maghrib baca surah lain, Isya baca surah lain, Subuh baca surah lain. Tak ada masalah.
walakin idza lam taqra al-Fatihah fasadat as-salat. Tapi kalau semua semayang yang kita buat tadi tu kita langsung tak baca surah Al-Fatihah, maka rosaklah, binasalah ya solat yang kita lakukan, sia-sia je tuan-tuan. Penting tak? Surah Al-Fatihah sangat penting sehingga menjadi penentu sah ataupun batal, diterima ataupun tidak solat kita. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis ya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan lam yaqra fiha ummul Quran fahiya khadaj thalathan ghaira tam, ai ghaira salihah. Kata Nabi, siapa yang solat tetapi lam yaqra fiha ummul Quran, dalam solat tu dia tak baca surah Al-Fatihah ataupun ummul Quran ya. Fatihah ni ada banyak nama tuan-tuan, boleh dipanggil ummul kitab, juga dinamakan ummul Quran, juga dinamakan Al-Fatihah, juga dinamakan As-Sab'ul Mathani, macam-macam nama suratul Fatihah ya. Jadi bila kita solat kita tak baca ummul Quran, kata Nabi, fahiya khadaj, solat tu kata Nabi sia-sia, ai ghaira tam, solat tu tak sempurna, solat tu tak sah, kena baca juga tuan-tuan ya. Fal Fatihah ummul kitab la tasluh as-salat biduniha. Jadi suratul Fatihah ini adalah ibu kepada Al-Quran yang mana tak sah kalau kita semayang kita tak membacanya, kena baca juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu fi hadisin qudsi, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam sebuah hadis qudsi. Apa kata Allah? Qassamtu as-salat baini wa baina 'abdi nisfain. Allah bagi tahu dalam hadis qudsi ni tuan-tuan, qassamtu as-salat, aku bahagikan solat yang dilakukan oleh hamba-Ku nisfain, kepada dua. Solat yang kita buat Allah kata aku bahagi kepada dua. Wali 'abdi ma sa'al, dan bila hamba-Ku solat, hamba-Ku akan dapat apa yang dia minta. Sebab itu solat ni juga tuan-tuan, kalau kita tengok dari sudut ta'rif al-lughawi, ta'rif dari sudut bahasa, para fuqaha mentakrifkan as-salatu huwa ad-du'a. Solat tu dari sudut makna bahasa adalah doa. Daripada kita takbiratul ihram, Allahu akbar, kita baca doa iftitah, kita baca Al-Fatihah, kita baca ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita rukuk, kemudian kita bangun, kemudian ya kita sujud, duduk antara dua sujud, kita sujud balik, bangkit balik, sampailah kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tuan-tuan, semua yang kita buat itu adalah ad-du'a, semua tu doa tuan-tuan. Baik itu para ulama istilahkan as-salatu huwa ad-du'aul a'zam. Solat yang kita buat ni tuan-tuan, itulah doa paling agung seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan doa yang kita buat lepas sembahyang,
bukan doa yang kita buat masa kita qiyam, bukan doa masa kita nak makan, ya, ataupun apa-apa yang selain daripada solat. Tapi solat tu sendiri huwa ad-du'aul a'zam, itulah doa permintaan permohonan kita yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang melakukan solat saat itu dia sedang berdoa, sedang berkomunikasi, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan munajat yang paling agung. Jadi Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, aku bahagikan solat itu kepada antara aku dan hamba-Ku kepada dua. Ya, tuan-tuan, satu untuk Allah, satu untuk kita sendiri. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya tuan-tuan, saat kita baca Fatihah, setiap ayat yang kita baca tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mendengar dan akan menjawab bacaan-bacaan yang kita lafazkan. Allah dengar tuan-tuan. Ya, apa kita baca tu Allah jawab, Allah respon, Allah balas. Cuma kita je tak dengar tuan-tuan. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis qudsi ini, apabila hamba-Ku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, apa Allah jawab tuan-tuan? Allah mengatakan qala Allahu azza wa jalla hamadani abdi, hamba-Ku telah memuji aku, kata Allah. Tuan-tuan, Allah punya seronok bila kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Allah jawab tuan-tuan, hamba-Ku sedang puji aku. Allah puji perbuatan yang sedang kita lakukan saat kita baca suratul Fatihah. Lalu apabila faida qala, kita sambung lagi dalam solat kita, baca lagi surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, kita baca ayat yang seterusnya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman lagi, Athna alayya abdi, hamba-Ku telah memuji aku. Ya, Allah respon dengan bacaan surah Al-Fatihah yang kita baca. Fa idza qal, apabila seorang hamba itu berkata lagi, Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, Majjadani abdi, hamba-Ku telah memuliakan aku. Ya, Allah respon, Allah jawab. Fa idza qal, apabila hamba itu berkata lagi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan Engkaulah kami menyembah dan akan Engkaulah kami meminta pertolongan. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman lagi, Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah kata hadza, ya, yang ini kata Allah, ayat yang dibaca oleh seorang hamba itu antara aku dan dia, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Maknanya Allah kata, seolah Allah nak beritahu, apa yang hamba-Ku minta dia akan dapat. Sebab itulah tuan-tuan, solat tu doa. Surah Fatihah yang kita baca tu pun doa. Saat kita sebut, Ya Allah, Engkaulah satu-satunya yang aku sembah, dan Engkaulah satu-satunya yang aku minta, Ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, bila kita baca ayat ni tuan-tuan, Allah adalah Tuhan yang mengetahui apa yang kita ni inginkan tuan-tuan. Dalam hati kita, dalam fikiran kita, macam-macam benda yang kita nak, yang kita teringin, yang kita nak dapatkan. Tuan-tuan, Allah tahu semua tu.
Lalu saat kita puji Allah Subhanahu wa taala, saat kita melakukan solat, apa yang kita nak ni Allah tahu, dan Allah bagi tahu apa yang hamba-Ku nak ni dia akan dapat. Masya-Allah tuan-tuan. Hanya sekadar kita solat, Allah akan tunaikan apa keperluan, apa hajat, apa keinginan yang ada dalam hati kita. Ya, lalu wa idza qal, apabila seorang hamba itu berkata lagi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, ini adalah untuk hamba-Ku. Ya, ayat ni untuk hamba-Ku kata Allah, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta, hamba-Ku akan dapat apa yang dia minta, yang dia inginkan. Lalu kata Imam Asy-Sya'rawi, setelah dia datangkan hadis ini, Imam Asy-Sya'rawi dia buat satu komentar. Dia buat satu komen, wa alaina an natanabbah. Kata Imam Asy-Sya'rawi, cuba kita perhatikan dalam hadis ni. Ya, wa nahnu naqra hadzal haditsil qudsi, kita tengah baca hadis qudsi ni. Kata Imam Asy-Sya'rawi, annallaha ta'ala yaqul, apa yang Allah sebut dalam hadis qudsi ni tuan-tuan? Qassamtu shalat baini wa baina 'abdi. Allah guna istilah, Allah guna perkataan, ya, aku bahagikan solat antaraku dan hamba-Ku. Hadis ni bila kita baca tuan-tuan, yang Allah kata aku bahagikan solat itu antaraku dan hamba-Ku, tapi solat yang Allah sebut dalam hadis kursi ni cuma tentang suratul Fatihah saja. Sedangkan kalau kita solat tuan-tuan, adakah kita hanya membaca surah Al-Fatihah semata-mata? Kalau kita semayang tuan-tuan, kita baca Fatihah je ke? Tak. Dalam solat ni tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i ada 13 rukun. Kalau dalam mazhab Hanafi lagi banyak tuan-tuan, 18 rukun. Mazhab Hanafi 18 rukun, Syafi'i 13 rukun. Fatihah ni salah satu je daripada rukun dalam solat. Tapi Allah sebut dalam hadis kursi ini, aku bahagikan solat antaraku dan hamba-Ku. Tapi yang Allah sebut, Allah bahagi dua solat tu antara Allah dan hamba-Nya, Allah cuma sebut Fatihah saja. Allah tak sebut tentang sujud, Allah tak sebut tentang rukuk, tak sebut iktidal, tak sebut ya tentang duduk antara dua sujud, tak sebut takbiratul ihram, tak sebut tentang niat, tak sebut tentang salam dan rukun-rukun yang lain. Hanya Fatihah saja Allah dah kata qasamtu shalah, aku bahagikan solat baini wa baina abdi, antaraku dan hamba-Ku. Ya, walam yaqul qasamtul Fatihah, Allah tak sebut aku bahagikan Fatihah antaraku dan hamba-Ku. Sebut tentang Fatihah, tapi Fatihah tu Allah gambarkan, aku bahagikan solat antaraku dan hamba-Ku. Fa Fatihatul kitab hiya asasus solat. Lalu kata Imam Asy-Sya'rawi, tuan-tuan, dalam banyak-banyak rukun dan perbuatan dalam solat, kata Imam Asy-Sya'rawi, sesungguhnya solat itu Fatihah itu adalah asas ataupun dasar dalam solat yang kita lakukan. Sehingga Allah sebut aku bahagikan solat antaraku dan hamba-Ku, tapi yang Allah sebut semua tentang suratul Fatihah, menunjukkan betapa pentingnya Fatihah dalam kita solat. Ya, wahia ummul kitab, bahkan Fatihah itulah ummul kitab. Ya, maknanya tuan-tuan, saat kita
melakukan solat, jagalah Fatihah tu sungguh-sungguh. Betulkanlah bacaan kita, ya, terutamanya suratul Fatihah. Dan berusahalah tuan-tuan, kita dah solat bertahun-tahun kan tuan-tuan, kita dah berusaha belum nak faham apa makna setiap ayat dalam suratul Fatihah yang kita baca? Dah faham belum tuan-tuan? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, apa makna dia? Tuan-tuan dah pernah cuba tak tengok baca tafsiran dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa makna dia? Tuan-tuan, bukan makna kita nak faham dari sudut tafsir yang dalam, tak. Sekadar kita ambil Quran terjemahan Bismillahirrahmanirrahim tu apa makna dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu apa makna dia? Ar-Rahmanirrahim tu apa makna dia? Ya, kerana bagi ulama tasawuf, kalau ulama fiqh, kita solat ni tuan-tuan ada rukun dia. Tapi bagi ulama tasawuf dia ada tambah satu lagi rukun. Solat ni ada tambah satu lagi rukun, iaitu rukun batini, rukun batin. Yang ya baca Fatihah, takbiratul ihram, yang rukuk, yang sujud, itu rukun zahir. Tapi bagi ulama tasawuf dia ada rukun batin. Salah satu di antara rukun batin adalah kita khusyuk. Ya, khusyuk. Dan salah satu syarat khusyuk ni tuan-tuan, saat kita solat, dia bukan khusyuk ni kita pejam mata fikir dosa, ya, fikir syurga, bukan. Salah satu di antara syarat untuk khusyuk di dalam solat adalah saat kita membaca ayat-ayat di dalam solat, termasuklah Fatihah, kita faham apa yang sedang kita baca. Bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kita khusyuk dengan merasai kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, kita merasai tentang kesyukurannya, kita terima kasihnya kita di atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah khusyuk, tuan-tuan. Ya, khusyuk itu adalah hadir di dalam hati kita. Tapi kalau kita baca pejam mata, tapi dalam kepalanya fikir petang nanti menu apa ya, itu bukan khusyuk, tuan-tuan. Ya, masih tak cukup lagi syarat khusyuk. Maka sebab itu pentingnya suratul Fatihah di dalam solat yang kita lakukan. Baik, nulahiz anna hunaka thalathata asma'in lillahi, anna hunaka thalathatu asma'un lillahi qad takarrarat fi bismillahirrahmanirrahim. Ya, Imam Asy-Sya'rawi dia sambung lagi. Kita dapat perhatikan bahawa di sana ada 3 nama Allah Subhanahu wa ta'ala telah berulang di dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi Fatihatil Kitab, dan juga di dalam surah Al-Fatihah. Ya, wa hadhil asma'u hiya, dan nama-nama tersebut apa dia? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kita baca bismillah, bismillah, kan ada kalimah Allah. Bismillahirrahman, kan ada Ar-Rahman. Nir-Rahim, ada Ar-Rahim. Itu dalam kalimah basmalah. Kemudian kita terus baca lagi. Alhamdulillah, ada kalimah Allah. Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 3 kali juga tuan-tuan nama Allah berulang.
naqulu innahu laysa hunaka tikrarun. Kami mengatakan, Imam Syarawi dia nak jelaskan, kami menyatakan, kami ingin menyatakan sesungguhnya di sana tidak berlaku pengulangan di dalam kitab Al-Quranul Karim. Kalau kita manusia tuan-tuan yang buat karangan, ya, kita nak jawab SPM ataupun nak buat karangan, ya, kalau kitalah manusia yang tulis, kalau asyik ulang-ulang perkataan yang sama, mungkin akan ada orang kata, kau ni tak ada idea ke, ayat tu je kau ulang kan? Ataupun kita baca buku, ayat yang sama je berulang, kita boleh kata orang ni mungkin tak ada idea, dia dah habis idea, ya, ayat tu je dia ulang. Tetapi adakah kita boleh klaim benda yang sama? Bahkan dalam Quran ni tuan-tuan, ada satu surah ni sampai berbelas kali ayat yang sama diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat tu diulang sampai berbelas-belas kali tuan-tuan. Bolehkah kita kata Tuhan ni tak ada idea, ulang ayat yang sama? Tuan-tuan, wajib bagi seorang mukmin meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan sesuatu secara sia-sia. Allah ni dia takkan buat sesuatu secara sia-sia. Kenapa ulang? Saja, tak ada idea saja, tak ada tuan-tuan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersifat kamal. Allah memiliki sifat, ya, kesempurnaan. Tak mungkin Allah melakukan sesuatu itu secara sia-sia. Sebab itu haram, ya, kita ni menolak dan menafikan walaupun hanya satu huruf di dalam Al-Quran. Tak boleh. Ni kenapa ada tiba-tiba huruf nun, macam tak ada function je surah, huruf ni? Tak boleh tuan-tuan. Macam tak ada makna. Kenapa Allah bubuh huruf nun? Yasin, apa bubuh Yasin? Kenapa tak buat ayat? Tuan-tuan, Allah tidak mungkin melakukan sesuatu secara sia-sia. Tak mungkin, ya, walaupun hanya satu huruf Allah letakkan di dalam Al-Quran, yakinlah dan wajib kita beriman ada makna, ada hikmah, ada tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan huruf tersebut, apatah lagi perkataan, apatah lagi ayat, apatah lagi surah. Semua ada makna, semua ada tujuan. Wa idza takarrara al-lafzu yakunu ma'nahu fi kulli marratin mukhtalifan an ma'nahu fil marrati sabiqah. Jadi, ya, apa yang wajib kita beriman, apabila berulang satu-satu lafaz, satu-satu perkataan di dalam mana-mana ayat Al-Quran, yakunu ma'nahu, jadi makna setiap ayat ataupun setiap perkataan yang diulang itu, setiap satu berbeza di antara satu sama lain. Yang ni makna dia lain, yang ni ada tujuan dia, maknanya yang lain kan? Macam bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, sebut dah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ulang balik Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sekali lagi Ar-Rahmanir-Rahim, tadi ada dah, diulang balik. Tuan-tuan, ayat ataupun perkataan yang sama pada awal berbeza dengan perkataan yang sama yang kemudian. Perkataan yang sama kemudiannya berbeza dengan perkataan yang sama sebelumnya. Ya, Allah bukan saja-saja nak ulang, tapi ada maksud dan tujuan yang tertentu. Li'annal mutakallima huwa Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab yang bercakap, kerana Quran itu adalah kalamullah, kata-kata Allah. Jadi bila Allah yang berkata-kata,
Ya, pasti Allah ada tujuan, ada maksud, ada makna, ada hikmah yang tersendiri. Walidzalika fahuwa yad'u lafza fi makanihi sahih wa fi ma'nahu sahih. Jadi oleh kerana Allah lah yang berkata, pasti Allah akan meletakkan sesuatu lafaz pada tempat yang betul, wa fi ma'nahu sahih, dan dengan makna yang betul. Bukan saja-saja, bukan nak ulang-ulang, bukan sebab tak ada idea, tapi memang Allah saja letak. Sebab Allah tahu kenapa nak letak kat situ. Allah tahu apa makna dia. Allah tahu itulah yang paling tepat tempatnya. Ya, lafaz dan juga ayat-ayat yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya, cukup sekadar ini yang dapat disampaikan. Moga-moga ada kebaikan untuk diri saya dan tuan-tuan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.